They tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu kejutan. Satu lagi tindakan daripada kepimpinan Perikatan Nasional yang pasti mengejutkan ramai. Terutamanya kepimpinan politik kerajaan dan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Berkaitan dengan Akta Anti Lompat Parti. Mungkinkah ini perbincangan yang diadakan Perikatan Nasional bersama dengan bekas Perdana Menteri ini yang membincangkan Akta Anti Lompat Parti adalah berkaitan dengan 6 ahli parlimen yang kerusi mereka tidak dikosongkan walaupun mereka berpaling tada. Jadi berkaitan dengan ini, speaker baru-baru ini, Johari Abdul, yang membuat keputusan tidak mengosongkan kerusi 6 ahli parlimen bersatu sebelum ini yang dilucutkan. Mereka bukan letak jawatan, tetapi mereka dipecat menurut beberapa kenyataan di media. Dan akhirnya ini yang dilakukan oleh kepimpinan Perikatan Nasional. Pemimpin PN jumpa bekas Perdana Menteri Singapura. Bincang Akta Anti Lompat Parti. Jumpa bekas PM Singapura, bukan bekas Perdana Menteri Malaysia. Bekas Perdana Menteri Singapura yang kini merupakan Menteri Kanan negara itu, Lee Hsien Loong, yang sedang dalam lawatan kerja rasmi ke Malaysia, berjumpa dengan ahli Parlimen Perikatan Nasional, membincangkan pelbagai isu termasuk Akta Anti Lompat Parti, kata Hamzah Zainuddin. Kata Hamzah, Lee berminat mahu mendengar pandangan ahli Parlimen PN, pelbagai isu lain termasuk kos sara hidup. Menteri Kanan yang juga merupakan bekas PM Singapura juga berminat untuk mendengar dengan teliti pandangan ahli-ahli Parlimen PN berkaitan isu-isu dalam negara seperti kos sara hidup dan dasar pencukaian negara. Selain isu panas berkaitan undang-undang anti lompat parti yang turut mendapat perhatian khusus beliau, katanya dalam kenyataan di Facebook. Ahli Parlimen PN yang hadir termasuk Razi Jidin, Saifuddin Abdullah, Dr. Ahmad Yunus Hairi dan Khairil Nizam. Hamzah yang juga Ketua Pembangkang berkata, pelbagai perkara telah dibincangkan, antaranya berkaitan langkah-langkah untuk memperkukuhkan hubungan bilateral Malaysia dan Singapura dalam semua aspek. Kami juga berbincang berkaitan isu-isu serantau dan geopolitik antarabangsa yang memberikan impak besar terhadap kedua-dua negara. Pertemuan ini amat bermakna dalam konteks hubungan dua hala kedua-dua negara, dan bagi pihak keluarga besar ahli Parlimen PN, saya merakamkan penghargaan buat Lee serta delegasinya, katanya. Lawatan rasmi diadakan secara rasmi bermula 19 Julai. Saudara-saudara, berkaitan dengan tindakan PN ini, adakah satu tindakan yang relevan? Tapi bagi saya memuji kerjasama di antara kepimpinan politik daripada Singapura dan Malaysia. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Satu perkongsian yang saya nak sampaikan kepada anda. Satu kenyataan Tun Dr. Mahathir melalui entry X Tun Dr. Mahathir. Seperti yang kita tahu, Tun Dr. Mahathir yang sudah mencapai usia 99 tahun. Sudah pasti 1 tahun lagi Mahathir akan touch 100 tahun. Masih mampukah Mahathir untuk terus menjadi ahli politik yang aktif? Bahkan selepas kalah PRU15, ada yang kata Mahathir kritikal di dalam politik kerana tidak mampu memenangi satu kerusi pun pada PRU15. Ada yang kata ini penolakan rakyat terhadap Mahathir. Bukan mahu Mahathir jatuh, tetapi mahu Mahathir rehat. Mungkin kerana faktor usia. Namun saudara-saudara, kita juga melihat Tun Mahathir masih lagi lantang bercakap di media sosial. Bahkan masih ada menyerang Anwar Ibrahim. Satu kenyataan
entry X Tun Dr. Mahathir pada 27 Jun 2024 berkaitan dengan reformasi. Jadi saudara-saudara, menurut Tun Mahathir, seperti yang dijanji, reformasi sedang diadakan. Beberapa dari reformasi yang dijanji termasuklah larangan bercakap tentang 3R. Jika dahulu kestabilan negara tidak diutamakan, sekarang untuk tentukan kestabilan negara diperkenal larangan menyentuh 3R. Kita lihat sekarang bagaimana amannya negara. Dan Anda boleh lihat beberapa lagi poin yang dikongsikan oleh Tun Mahathir, antaranya berkaitan juga sebahagian dari reformasi. AG boleh henti prosecution Zahid yang sedang dibicara berkenaan 47 kes terselamat apabila AG henti prosecution. Kuasa PM sudah dinaikkan oleh Dewan Rakyat. Ini akan jamin keberkesanan pemerintahan yang amal reformasi. Bertualah sungguh negara. Adakah ini satu bentuk serangan Mahathir terhadap Anwar? Walaupun kita tahu Mahathir memang memusuhi Anwar Ibrahim. Dan yang menariknya saudara-saudara, yang saya lihat melalui ruangan komen, ada yang memuji tindakan Tun M berkaitan dengan tulisan beliau. Namun ada juga yang menyerang Tun Mahathir sendiri. Antara komen yang bagi saya agak kejam, namun ini saudara-saudara pasti mengejutkan ramai. Antara komen, ada yang menyatakan pergi mam lah Tun nyanyok datu. Ada juga kata baik Tun berehat. Negara sedang dipacu untuk meningkat naik. Janganlah ganggu momentum ini, sama-sama jayakan negara, bukan bagi pelingkup. Cukuplah dulu, Tun dah perintah. Sekarang masa orang lain untuk memajukan negara ini. Kalau Tun perintah lagi, nanti company mana pula yang nak di bailout-kan? Antara komen yang lain berkata, sudah-sudahlah Tun. Dari dulu sampai sekarang, tak habis-habis nak bermusuh dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada juga berkata di sini dalam bahasa Inggris, you are such a bitter old man. 3R sesuailah tu. Tun suka merapu, meroyan, mereka-reka. Tun bertanding lagi masa upcoming election, boleh jadi PM sampai 1000 tahun lagi, baru aman damai Malaysia ini. Takbir. Jadi saudara-saudara, mungkin ini bukti penolakan terhadap Tun Mahathir. Namun ada beberapa siri komen yang lain. Dah nak mampus pun, tak erti nak bertaubat. Sudah-sudahlah nak hancurkan negara. Sudah-sudahlah hancurkan negara. Mahathirism yang telah merosakkan Malaysia, mengkayakan kroni dan anak beranak. Bertaubatlah Ceh Ded. Jadi saudara-saudara, itu antara komen yang saya lihat melalui entry X Tun Mahathir sendiri. Anda boleh lihat melalui entry X Tun Dr. Mahathir. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.